memang Kim terpaksa untuk bermain bersendirian. Nak mengharapkan pada Station Pulse tak dapat membantu dari segi damage. This is so bad. Michael Jackson bad. Ya, tapi opsi dia yang dibawa masuk oleh Kyutora, oleh Valve. Kalau Hanobon tepat mengenai kepada Innocent, tiada dash yang mampu untuk dilaksanakan. Bermaksud zaman Force juga tidak mampu digunakan dengan efektif. Itu mungkin akan menjadi masalah. Tapi apapun kesudahannya, di sinilah peperangan mula berlaku. Bukan hanya di antara dua pasukan, namun di antara dua empire, penyokong, peminat dan perlawanan ini menentukan segala-galanya. Adakah SRG Sang Gergasi Merah atau Sang Raja Rimba RRQ Tora mendapatkan kemenangan dalam perlawanan hari ini? Ya, benar sekali. Terus saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Sekali lagi, Broken Walls merupakan tema map untuk kali ini. Dan kalau kita lihat pergerakan daripada dua-dua Roma ini, iaitu Yums dan juga Super Yoshi, mirroring saja di antara satu sama lain, di mana anda tahu Khalid akan memberikan kesukaran sedikit kepada pihak lawan punya jungler, tapi disebabkan ada Hilda, ada protection dekat bahagian hadapan, membenarkan lihat rotasi awal daripada Skies mendapatkan jungler kecil ini terlebih dahulu. Tetapi Harley daripada Gary sedar perkara tersebut. Apa yang dilakukan? Curi pula jungle dekat bahagian bawah itu. Ini satu kemestian sebenarnya untuk jungler milik pasukan RRQ, kerana kalau tidak ada check and balance di sini, mereka akan mengalami kerugian. Kena ada satu pencurian juga dilakukan. Ya, sekurang-kurangnya keseimbangan boleh dicapai semula. Itu supaya Gary tidak ketinggalan dengan begitu jauh apabila terutamanya objektif fight akan terjadi. Ataupun kita juga kena melihat bagaimana Yums seringkali tanpa henti cuba untuk percaya di manakah positioning Gary di bahagian bawah. Kawan berwarna yang agak lama di antara Cram dan juga Darren. Kalau tenang sahaja, tiada pemenang buat ketika ini. Okay, tapi kita lihat mid duo daripada RRQ Tora yang saya berjangkakan cukup kuat sebenarnya di antara Valentina dan juga Khalid. Tapi tak nampak akhirnya mereka mendapatkan advantage yang lebih besar dibandingkan dengan Stormy yang menggunakan Kimi bersama-sama dengan Hilda yang digunakan oleh Yum. So far, SRG bermain dengan cukup baik pada awal-awal ini untuk kawal momentum perlawanan ini, khususnya dekat bahagian tengah tersebut. Okey, syarat untuk pasukan RRQ Tora dapat kekuasaan lebih lagi di bahagian turtle adalah untuk mendapatkan kill terlebih dahulu, ataupun gunakan element magic dari Gary. Halau seorang balik, baru mereka boleh untuk selesa mendapatkan turtle. Kalau tidak, dia agak sedikit sukar mengetahui bahawa keberadaan Suyo dia lebih keras lagi berbanding dengan Gary, mudah untuk dileburkan dengan adanya Hilda lagi berada di bahagian depan. Dan sekali turtle terus saja dimulakan. Gary telah pun ada Daily Magic dah pun digunakan pakai terhadap Yum. Tiada damage. Turtle ini mungkin percuma boleh dimiliki oleh Selangor Giant. Seorang salah tapi masih lagi untuk melawan. Sekas dapatkan turtle dengan sangat sempurna. Yum senyawanya sedikit, tidak ada Daily Magic lagi boleh untuk ditarik. Dan Kram berjaya untuk outplay Dairen dengan penggunaan flicker. Kombinasi skill 1, skill 2. Dairen telah pun dibatalkan begitu sahaja. Kemas apa yang dilaksanakan oleh kedua-dua EXP Lina juga sebenarnya. Saya sebab tapi lagi kemas daripada Skies. Mendapatkan first blood dengan semburan api ke atas target yang paling penting sekali, iaitu Raf ni akan melambatkan lagi farming untuk Obsidia ini. Tak sempat nak flicker. Tak sempat nak bagi apa-apa reaction sebentar tadi untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi akhirnya pertama sahabat betah, sedikit sebanyak tekanan dan damage yang agak tinggi terhadap Yum, tapi kekal tenang sahaja untuk kembalikan nyawa yang telah pun hilang. Sky telah pun hadir dan nak botak mana lagi? Super Yoshi telah dikorbankan sebagai kill kedua untuk pasukan Selangor Giant. Sekarang ini telah mendahului dengan 1,000 gol. Botak mana lagi? Ya Allah, dia ni. Aduh, timing tu yang mahal. Tapi Super Yoshi terus saja dikorbankan sebentar tadi, menjadikan kill kedua untuk Selangor Red Giant. Dominasi early game boleh saja dipegang. Mereka cuba untuk memberikan tekanan lebih tinggi lagi terhadap kadar farming Gary di kawasan jungle, terutama dengan Skies yang telah pun jatuh mendapatkan satu kill. Kalau dia berterusan, perbezaan level mungkin akan mula menjadi masalah kepada RRQ Tora daripada perebutan objektif. Alright, kat sini 2 langkah kanan untuk pasukan SRG. 3 sebenarnya dengan pengambilan turtle. Tapi ada 2 orang berada di bahagian atas. Tampak semua Yoshi bersorangan diri. Jauh. Lawan pos terus dibuka. Ada di katan Yums. Berjaya untuk dipancing masuk ke dalam tarat menjadi 1 kill yang berharga bagi pasukan RRQ Tora. Jauh. Power wildness. Dia ikut sekali. Dia dah lock. Dia dah lock. Aku macam tengok dia flicker ke masuk ke dalam tu, tak ada. Dia naik sekali dengan resistance storm tu. That animation tu. Tak. Tepat
pada waktu yang sama. Aku teringat dengan I will show you the world. Ikut sekali aku tengok ada flow, ada Matilda ke game ni kan. Tak ada pula tapi sampai sebentar Yoms. Yom jarang karaoke ya, karaoke dekat live stream membuatkan situasi tersebut menjadi satu situasi yang sesuai untuk karaoke. Menuju lagu Skies di bahagian belakang Daily Magic telah digunakan sekali lagi kepada Yums. Targeting yang agak lemah saya rasa kerana Skies berjaya untuk mengambil kata tanpa sebarang masalah. Graham masih lagi bersama Blika. Hentakan Graham berjaya dapatkan double kill. Sekarang Graham satu kill sebenarnya, bukan double. Hampir mendapatkan double. Tetapi gerakan mahal Graham yang meneruskan tiba cukup sempurna untuk membuatkan SRG menang agak besar dalam perlawanan teta kedua tadi. Ini menang berlipat kali ganda yang berjaya didapatkan oleh Selangor Giant. Kalau mereka juga berjaya mendapatkan atau di bahagian bawah ini cukup bernilai untuk kita orang. Kehilangan nyawa, kehilangan turtle, kehilangan juga dengan menang di bahagian bawah. Itu akan menyebabkan Selangor Giant untuk melaksanakan rotasi dengan jauh lebih mudah lagi. Lihat bagaimana Arkitora sekarang ni harus salurkan kutipan kill mereka ke arah Raf. Apabila Sky Piercer telah pun disiapkan, tapi pada waktu yang sama kita tengok Raf. Diikat dan Raf dah cuba ikat Innocent untuk duduk diam, tetapi gagal juga untuk menyelamatkan diri beliau. Targeting daripada Innocent cukup sempurna. Kali ini Super Yoshi bersorangan diri dan Jimson Storm tadi yang ikut kali ini. You can show you the world. You tak nak ikut kapet dah. Dia tak nak ikut dah. Tapi dekat bahagian bawah nanti dia kena chop bias pula. Dia tak ada momen. Dekat bawah Tara telah diruntuhkan oleh Dairen. Okey, semangat yang lebih kurang sama. Semangat lebih kurang sama. Natural. Let's go Arkitora. Dan ni menang yang kedua juga akan ditutupkan di bahagian atas. Kenapa Oh my god, Arkitora. Dia bahagian top lane bagaimana ini? Satu hilang, satu ada. Tapi kan untuk Raf sebentar tadi apabila dia dah lakukan ikatan, dia masih lagi ada flicker tau untuk larikan diri dalam keadaan tersebut, tapi tidak mengambil keputusan untuk melaksanakan perkara itu dan terus saja dimakan oleh penggunaan zaman Force daripada Innocent dan terus menyumbangkan kill yang I would say quite percuma untuk Innocent tadi. Saya rasa dia tak menyangkakan damage output yang dikeluarkan oleh Innocent setinggi itu. Mungkin itu yang merugikan lah. Sebab kalau ada spell flicker, gunakan saja untuk menyelamatkan nyawa. Itu jauh lebih penting lagi untuk menyelamatkan marksman. Super Yoshi. Dia buat terus melanggar. Super Yoshi tak boleh nak buat apa, Mat. Dia meluncur saja menggunakan pasir tersebut. Letakkan kepada Kim. Kim memberikan stack lagi. Informasi dicuri. Tapi Super Yoshi berada di depan Jerry. Tidak dapat untuk membantu dengan damage yang signifikan. Malah Dairen seorang diri menangkap Stormy. Ditunggang pula sekarang ni Stormy. Tidak ada yang dapat untuk membantu. Mereka berjaya untuk dikorbankan. Sekurang-kurangnya satu kill lah. Come on. Namun oh my god, Dairen menjadi bencana kepada pasukan RRQ. Kan sudah standby nak lakukan stun. Itu kalau dia terlepaskan awal tadi tu mati Stormy dekat situ. Akan tetapi perkara itu tidak dilaksanakan dan mudah saja kerja untuk SRJ mendapatkan kelebihan kill. Tapi sampai sementara Yom. Yom sementara daripada besar dari Magic terus dia hilang, Mat. Hilang terus ditepuk daripada Chrono Dash. Ditepuk daripada damage di Innocent sebentar tadi. Okey, minit yang ke-7, 5,000 gol perbezaan, 8K berbelas 1, snowball dah berada dalam tangan. Sekarang ni yang mungkin perlu menjadi perbincangan kita, MVP kita nak bagi siapa? Dah start dah ke? Dah start dah ke? Sama, masih lagi ada ruang untuk Arkitora sekarang dia walaupun ketinggalan yang agak jauh sebenarnya. Hampir 6K gold lead. Daripada sudut kutipan gol memang jauh. Daripada sudut level juga kita boleh dapat lihat sekarang ini bagaimana Kim level 9, Stormy level 10, Sky level 11, Gary level 11. Perbezaan level pun dah cukup ketara juga sebenarnya di antara kedua-dua buah pasukan sekarang ini. Dan heart rate daripada Sky tak turun. Average 147, 150 paling tinggi. Begitu mahukan kemenangan ini mungkin. Eager untuk dapatkan kemenangan. Dan setakat ini Skies dengan marvelous KDA 3-0-2 tanpa ada sebarang kematian. Kita lihat posisi Yums berada di mana. Kim terdedah sebenarnya kalau dilihat oleh Yums. Pasti akan diketuk masuk ke dalam tanah. Okey, kita nak bincang bagaimana kita orang nak kembali bangkit semula dalam situasi sebegini. Gary baru saja menyiapkan Genius 1, tidak mencukupi lagi daripada sudut damage. Sebab sahabat sebentar di bahagian tengah, berjaya untuk menangkap Yums. Akan dimakan dan sekarang ini juga Kim berjaya memanfaatkan Every Pursuit di dalam kawasan pasukan Arkitora. Berjaya untuk menyalurkan sekurang-kurangnya 10 stack kepada Raf daripada Sky Piercer beliau dan juga baru saja menyiapkan caution sight. Sekurang-kurangnya membenarkan Raf untuk mula mencapai power spike yang sangat-sangat diperlukan ketika ketinggalan sebegini. Salah satu caranya adalah first of all kena pastikan Raf mendapatkan farmingnya tersendiri.
dapatkan level 15 terlebih dahulu dan fullkan item slotnya. Itu akan memang makan masa agak lama. Akan tetapi salah satu caranya adalah membenarkan Raf keluarkan damage support yang besar untuk mewujudkan damage itu terlebih dahulu. Dan barangkali step yang kedua adalah kalau nampak sesiapa daripada SRG cuba overcommit, mereka kena hukum juga pemain tersebut sekarang ini. Weh, susah nak masuk dekat kawasan lot sekarang ni. Yoshi semua kena zoning. Even Dairon yang ingin melakukan setup pun agak sulit. Namun di belakang Skies sikit lagi damage diperlukan dan dekat Des berjaya dan selamat dengan tidak. Sebenarnya ada tebisan nyawa yang hilang diberikan kepada Gary. Gerakan cantik tarikan yang dilakukan sekarang ini, satu setup berganda-ganda dibuat ke atas SRG. Namun Stormy tidak siapa yang menghentikannya. Pasukan SRG masih lagi bergila. 4 lawan dengan 4. Dairon berserangan diri. Patrick mungkin akan dihancurkan, akan ditembak dan berjaya untuk selamatkan diri. Patrick, larikan diri Patrick. Memang punya efek tak cukup untuk mendapatkan kutipan kill tersebut. Walau bagaimanapun, a miss mechanic sebenarnya daripada Sky sebentar tadi boleh elakkan dirinya daripada ditumbangkan. Tapi dashnya timing a bit off. Tapi kita lihat innocent. Zoning yang baik untuk memberikan laluan kepada SRG untuk meruntuhkan turret di bahagian mid lane. Jangan lupa, SRG masih lagi mempunyai lot dalam perjalanan di bahagian bawah. Kita masih lagi perlu bersiap sedia untuk melaksanakan pertahanan. Tapi kalau kita bercakap tentang pertahanan, clearance wave capability daripada Akitora tidaklah begitu tinggi dekat sini. Itu mungkin akan menjadi masalah kepada mereka kalau mereka dalam posisi bertahan. Saya setuju. Mereka cuma ada Valentina yang tidak ada ulti high ground pun kat setakat ni. Memang mereka kena tunggu elemen late game. Raf kena online. Baru mereka boleh ikat sesiapa saja untuk SRG dileburkan. Kalau itu yang dicari, pasukan RQ tak nak, mereka tak ada pilihan untuk bertahan dengan apa yang mereka ada. Sekurang-kurangnya untuk pasukan Akitora, Gary dah pun menyiapkan Lightning Tension, Genius One dan juga Divine Glaive. Jadi daripada burst damage dah pun dimiliki. Selangor Red Giant yang perlu berhati-hati. Mungkin ada salah satu pemain mereka boleh di-burst begitu sahaja. Dari terus adalah stick terus daripada Vercola Skies tadi dalam semak yang didiami oleh Gary. Kita boleh nampak macam mana pengawasan SRG terhadap semak-semak berampiran memang menyemakkan kepala RQ Tora. Di mana lagi Gary untuk melakukan flanking dekat sini? Tak ada ruang, kurang ruang. Super Yoshi akan dijumpai. Selamat. Terus lesap Super Yoshi ditidurkan di situ juga. Tanpa basa-basi, SRG dah cukup untuk melenyapkan frontliner daripada RQ Tora. Kau tahu je ada orang kat situ. Nak mencuba lagi kan? 4 orang sekali. Dairon berada di depan cari stack untuk bertengger. Tetapi gerakan tersebut dibaca. Oh my wow, Gary! Disedari terus balik ke belakang, namun Allahu Akbar. Aduh. Gary jatuh buk. Lama. Gary jatuh buk. Gary jatuh buk. Abang Gary jatuh buk. Habis Gary jatuh buk, astagfirullah. Astagfirullah. Dia dah boleh balik awal lagi tau. Like literally awal lagi. Ketika Khalid tu dah mati, dia dah boleh keluar je daripada kawasan tu. Lama dah. Dia agak perlahan. So apa yang sorry ya, like apa yang cuba dilakukan dekat situ? Sebab SRG memang stick berempat dekat kawasan itu. Sebab dia dah ada damage dah. Dia dah mencukupi itemization untuk bersatu orang. Mungkin untuk cuba mendapatkan pick off. Tapi seperti yang awak katakan, kerjasama Selangor Red Giant apabila mereka berkumpul, begitu pantas reaksi. Mereka tak tahu pun, tiba-tiba melihat Gary terus saja reaksi yang pantas untuk menangkap dan juga mendapatkan kill sebentar tadi. Mana nak lari? Mungkin target mereka yang boleh dapat Yum je berada di depan. Tapi masalahnya hampir ke semua 90% skill set digunakan hanya untuk mematikan Yums. What's next after that, Prada? Itu pun kalau dapat. Sebab berkali juga tengok ikatan itu dikenakan ke Yums ataupun Hanok pun itu dikenakan kat Yums. But tak cukup damage ataupun ketika itu ianya lebih kepada Raf seorang diri sahaja pada waktu yang sama. Sebab kena ingat Hilda ini of course akan melengkapkan full set of defensive item. Jadi tidak akan memberikan impact yang besar sekarang ini. Okey, pasukan RQ sekarang ni cuba untuk melawan hukum malam kerana advantage blockade ni akan memberikan satu kekuatan yang maksimum untuk dapatkan tarik kristal yang semakin menjadi ancaman. Selangor Red Giants menutup mudah perlawanan pertama dengan 1-0. Terlampau senang, terlampau mudah untuk mereka menjatuhkan benteng pertahanan kita. Sebab kita dah berbincang,
Daripada sudut pertahanan, Arcturus memangnya tak mempunyai kemampuan untuk bukan saja melaksanakan clearance wave, itemization untuk meleburkan Lord juga. Adakah sekali lagi SRG akan berjaya untuk mendapatkan snowball effect, ataupun kali ini Arcturus Siege Composition Maker yang akan membuahkan hasil. Berubah gameplay untuk Arcturus kali ini ya. Tapi anda memberikan satu lagi ultimate yang besar untuk Valentina ini bermain, iaitu Glorious Pathway yang boleh digunakan pakai secara defensif ataupun ofensif untuk memulakan perlawanan ataupun disengage. Ya, mereka masih lagi memberikan tugas berat kepada Dairen untuk melakukan setup. Namun perlu untuk berhati-hati dengan badang yang dimainkan oleh Yums. Begitu pantas untuk melakukan pergerakan. Apa pun kesimpulan dia, disinilah darah tertumpah di antara sang Raja Rimba menentang sang Gergasi. 2-0 atau 2-1 kita akan saksikan dalam perlawanan ini. SRG RRQ. Kita lihat daripada awal perlawanan ini di bahagian tengah, bagaimana Yums dan juga Stormy boleh ke tidak mereka menggunakan kekuatan yang mereka ada untuk menumbangkan Halos berserta dengan Kimi ini. Tapi nampak gayanya clearing wave yang dilaksanakan oleh RRQ Tora. Dia nampak kemas nak dibandingkan dengan SRG pada waktu yang sama. Bahagian bawah, battle matchup di antara Cram dan juga Dairen. Hero yang sama untuk Cram, tak ada sebarang masalah untuk beliau. Dairen yang kena lebih step up lagi untuk game kali ini. Ya, manakala di bahagian aku lihat juga matchup di antara Moskov dan juga Raf, kita kena perhatikan daripada sudut early game siapa yang akan berjaya untuk mendapatkan sikit sebanyak kelebihan. Adakah perlukan bantuan daripada rotation ataupun tidak. Itu juga akan menyebabkan pergerakan pasukan mungkin berubah. Kita lihat dengan adanya badang ni ya, do expect pergerakan-pergerakan yang mengejutkan daripada Yums dengan penggunaan flicker juga pada waktu yang sama, dan ini merupakan dangerous grass. Jadi Yums boleh memanfaatkan push yang ekstra yang ada untuk memberikan sedikit sebanyak serangan hendap kepada pasukan pihak lawan. Manakala RRQ Tora, barangkali Dairen pun boleh melaksanakan perkara yang sama. Penalti itu daripada arah yang tak di-expect langsung oleh pasukan pihak lawan. Daripada sudut Emblem, tak ada apa-apa sangat, semua dekat bahagian tengah. Super Yoshi, nyawa yang tebal. 3 orang pemain pasukan SRG terus bubar melihatkan kuda padi tersebut berada di bahagian mid lane. Tetapi persediaan harus dilakukan kerana turtle yang pertama akan keluar di bahagian bawah. Ramai ada kesukaran untuk berhadapan dengan Moskov. Sepertinya ini akan memberikan satu kesukaran kerana kalau Moskov dapat level 4 dulu, dia boleh join team fight turtle. Mungkin disebabkan Innocent juga membawa masuk emblem Master Assassin sebentar tadi. Jadi daripada laning one by one, kelebihan damage tersebut memberikan sikit sebanyak bantuan ekstra pada fasa awal game ini. Turtle pertama telah pun wujud. RQ Tora, adakah akan memberikan saingan? Super Yoshi sahaja yang membuka map. Telah pun hadir Leon dan juga Gary, tapi Yum masih lagi bersembunyi. For the pursuit dah ada dekat situ. Terus kena penalty zone, kuda dipanggil. Cram gunakan flicker. Dairen penalty zone sudah tidak ada lagi Super Yoshi. Nyawa rendah terus hentak Sky dapatkan bersebelah. Dan double kill. Woi, betul-betul lauk kuda Sky makan double kuda burger. Glorious Pathway. Glorious Pathway yang dipakai hanya untuk melambatkan gerakan dan berjaya untuk membuatkan pasukan RRQ Tora hilang 2 orang. Dapat Turtle, dapat kill deja vu ke ni? Aduh, double kuda burger. Double kuda burger kan. Special, jangan lupa ada telur. Extra cheese. Cukup kemas sampai dilaksanakan oleh SRG. Manakala untuk RRQ Tora sebentar tadi, the moment diorang tak nampak keberadaan Yums dekat bahagian mana, dan the moment Yums dapat memberhentikan pergerakan Gary dengan menggunakan Fatal State itu, kita dah boleh nampak bagaimana SRG dah dominate sedikit sebanyak dekat kawasan turtle tersebut. Tambahan pula dengan adanya Infinite Pursuit pula daripada Cram, memastikan dekat bahagian backline tak boleh nak bernafas, tak boleh nak initiate masuk. Lebih menyukarkan lagi keadaan untuk Leomon, untuk Gary nak lakukan saingan ke atas defensive battle. Kuda masuk kandang. Kuda masuk kandang, Mat. Tak boleh nak keluar. Ini kuda belum belajar lompat lagi. Belum. Baru saja level 4. Belum lagi. Tak dapat lagi. Masih muda. 3 berbalas kosong. Kaki masih lagi goyang, dek. Goyang. Tak boleh nak buat apa. Dah kena perangkap dengan badang. Badang yang best Yums. Dia dah perangkap. Okey, gerak lu. Tak payah apa dah. Dia terus belah je dekat situ. Kerja aku dah siap. Dah selesai. Aku nak pergi top pula. Aku nak tengok boleh tak bantuan ke atas Innocent juga pada waktu ini. Jadi Super Yoshi kena lebih berhati-hati sebab kau tak bawa masuk flicker, kau bawa masuk Revitalize. Jadi sekali lagi kalau dia kena tangkap cara yang sama juga, masak kuda ni nanti. Betul-betul burger kuda ni nanti. Lagi ke? belum. Berada di depan. Jadi satu target mudah pun untuk Yums melakukan Swiss break. Dengan adanya target yang sangat-sangat mudah untuk mengurung, buka pagar. Terus Raf memarapi kesukaran di bahagian top lane. Bantuan harus tu diberikan, hentakan yang dilakukan. Terus pemukul zaman force. Alamak. Masuk. Anthony masuk ke tidak? Kena!
Yo, Innocent sikit lagi berjaya juga untuk membalik satu tombak terakhir. Tolakan ke arah Yoshi. Mendapatkan Innocent itu adalah satu keadaan yang cukup terdesak. Ya Allah, RR Kutora nak sangat Innocent. Oi, nasib baik. Alamak. Dia bukan kesilapan tapi Kim menggunakan flicker sebentar tadi untuk mengelak daripada tujahan Yums. Masalahnya Yums tak perlu nak lakukan sebarang serangan yang lebih agresif pun dah cukup untuk membazirkan spell daripada Kim sekarang ni. Dan ini juga membuka ruang kepada Stormy ataupun Skies nak lebih agresif pada waktu yang sama. Dikurung lagi. Sekarang ni Super Yoshi cuba untuk bergila. Satu set yang baik pada Skies. Dia bisa besar dapat diberikan. Sekarang Darren cuba untuk mencari yang belakang. Tapi Yums dawai sedikit juga. Terus alih fokus. Dan Yums berjaya melarikan diri. Sayang sekali untuk pasukan RRQ. Namun Super Yoshi akan dikorbankan jua. Skies kali ini akan dizoning oleh Kim. Stormy dikorbankan kali ini. Kredit perlu diberikan kepada K-Y-M untuk zoning terus kepada Skies. Memberikan tetap pertama alhamdulillah kepada RRQ Tora. Stormy cuba nak memberikan serangan balas ataupun mengganggu game untuk mendapatkan turtle sebentar tadi, tetapi akhirnya hanyalah mengorbankan diri saja. SOD game ini cari. Astagfirullahalazim. Walaupun begitu sekarang Gary akan terus bagi kuda ini dia. Innocent tidak bersalah, malah Gary akan membuat Innocent menjadi guilty. Bersalah dikenakan hukuman mati di dalam lane bahagian bawah. Okay, Innocent punya defense, saya rasa dia punya SOD tu dia nak target kepada Darren tau sebenarnya. Sebab dia nampak Darren tengah recall di dalam semak yang sama. Akan tetapi SOD tu lambat sedikit saja yang membenarkan Darren sempat ulang dan targetnya kena pula dekat Gary. Cuma decision yang kedua untuk masuk ke dalam itu saya kurang pasti kenapa, sebab tak perlu pun beliau melakukan perkara tersebut. Jadi bit of minor mistake dekat SRJ. Namun begitu RRQ Tora akan happy saja dengan mistake tersebut kerana mereka boleh menghukum kesilapan itu dengan lebih jitu lagi. Ya, mereka melihat di mana counter engage semula daripada Selangor Red Giant sebentar tadi sedikit kurang kemas, sedikit terpisah. Tiada target yang jelas menjebakkan RRQ Tora mampu untuk menedam mereka satu persatu. Utamanya dengan kemasukan Moskov sebentar tadi. Apa sebab mampu untuk didenda semula. Dan sekarang ni untuk RRQ Tora, mereka telah pun mula untuk menemui tapak kembali untuk berdiri. Pusingan yang kedua ini tak seakan kelebihan yang telah pun dimiliki Devon. Utamanya penalty zone perlu diguna pakai sekali lagi untuk memberikan impact sebegitu rupa. Okey, tersempas terus ke arah Krem. Dengan adanya highway telah pun dipasang, Glorious Pathway memberikan satu debuff di atas movement speed pasukan SRJ. Tetapi agak awal sebenarnya bagi pendapat saya kerana turtle seterusnya akan keluar. Di situlah kerana semua ultimate perlu digunakan sebaik mungkin. Kim pening-pening lalat ke belakang, kena muntah daripada Stormy. Akan tetapi pertempuran yang sebenar berlaku di kawasan turtle yang kedua, guys. Lihat map control ataupun daripada segi turret RRQ Tora sudah menang sekarang ni dekat atas dengan bawah. Mereka dah berjaya dapatkannya sekarang ni. Darren Step by step daripada sekarang RRQ, mereka berjaya lakukannya setapak demi setapak untuk ke depan. Tapi SRJ mencari tapak kuda untuk dihancurkan. Kali ini langkah kanan baik daripada pasukan RRQ. Entahkan diberikan tetapi pasukan SRG menang sebenarnya di bahagian top lane apabila mereka melakukan split push daripada Moskov. Yums menggunakan Fika melarikan diri terlebih dahulu setelah terkena revenge strike daripada Terisla. Dan Terisla kini belum lagi ada penalty zone untuk melakukan setup. Adakah untuk RRQ Tora hanya perlu menunggu penalti zone itu dikemukakan barulah mereka boleh inisiasi sekarang ni? Sebab kita lihat sebentar tadi bagaimana mereka cuba initiate dengan penggunaan Glorious Pathway dan juga Traction Pulse, tapi mereka tak fully commit pun ke atas Kram yang dikenakan Traction Pulse tersebut. Jadi barangkali penalti zone itu masih lagi diperlukan untuk Darren create another similar moment untuk RRQ Tora sekarang ini. Sememangnya no Darren, no party untuk RRQ Tora. Sebabkan itulah sering kali kita berbincang tentang RRQ Tora. Antara kelemahan mereka adalah terlampau bergantung kepada Darren untuk melaksanakan playmaking capability. Dan itu yang menjadi masalah. Dan itu juga antara sebab kenapa Terisla sering kali di ban keluar supaya tak dilepaskan kepada dia. Alright, Pas yang telah berkena kadang. Sekarang ini kedudukan Yums mulai dikurung. Baru kau rasa macam mana kena kurung. Diperangkap oleh pasukan RRQ Tora. Dilenyapkan dalam keadaan yang sama. 30 saat lagi lot tu dikeluarkan. Pasukan RRQ Tora sedang menggila pada waktu ini. Cuma masih lagi perlu untuk berhati-hati kerana Moskov free farming di bahagian bottom lane. Tidak ada siapa yang mengganggu beliau. Terus menggunakan tombak untuk mendapatkan farming. Dan apabila Innocent tiba,
kejadian yang sama mungkin berulang dengan SOD-nya. Tapi perkara yang sama juga kita boleh katakan kepada Raf, kepada Hawid ini yang juga bebas untuk mendapatkan farming tanpa rotasi daripada Selangor Ejen, disebabkan sekarang ini Selangor Ejen yang perlu bermain dengan lebih hati-hati, defensif sedikit, memandang tinggi kepada kemampuan kita untuk melaksanakan serangan balas. Alright. Tiba pola yang digunakan, Sky tidak terkena stun daripada Kim. Okey, kali ini Lot akan dimulakan terlebih dahulu, bijak daripada pasukan Sarji telas. Bukan Sarji, RRQ Tora membuka map terlebih dahulu. Phantom State telah pun digunakan. Yoshi menghalang dengan keluar pathway. Sky akan dikorbankan Yanya. RRQ Tora percaya dapatkan Lotnya diimpikan. Kalau tadi 100% neutral objektif berpihak pada Sarji, namun tidak lagi Stormy. Phantom State dicuri, terus dikenakan tindakan dengan damage yang besar dapat dikeluarkan kepada Stormy. Namun di bahagian top lane ada gerakan yang licik dibuat oleh Innocent, mendapatkan wave dan memberikan tekanan di bahagian atas. Saya kurang pasti apa yang dilaksanakan oleh Sky sebentar tadi. Innocent Masuk dengan begitu saja berdarah. Raf. Terus menggunakan zaman bos, melarikan diri dan selamat. Alhamdulillah, nasib baik. Diren. Kalau kau terus melekat mungkin jadi masalah. Innocent sekarang kedudukannya diketahui. Namun Raf telah menggunakan zaman force. Kalau tidak, dia mungkin boleh untuk bagi follow up. Damage yang kurung sekali lagi untuk Yoshi. Nasib baik boleh untuk melarikan diri, tetapi di bahagian bawah apa yang dilupakan adalah Lord. Innocent. Innocent. SOD. Spear of Destruction. Destroy Raf at the top lane. 2 kali, Mat. Wow. 2 kali serangan hendap terhadap Raf. Kali kedua baru berjaya. Walaupun sedikit perlahan, berjaya juga untuk meragut nyawa Harit sebentar tadi. Dan Lord yang dimiliki oleh kita orang tidak mampu untuk membenarkan mereka meragut semua menara di kawasan luar milik Selangor Red Giant. Very rough situation. Poli defense pun masih lagi ada dekat bahagian bawah itu. Tak berjaya untuk diletupkan oleh Lord yang telah pun dimiliki oleh RRQ Tora sekarang ini. Dikurung sekali lagi, tetapi tembakan traction pass terus dinaik. Alamak. Dairen. Okey. Ada lalat ke Dairen? Mungkin. Tapi cooldown yang patut disabarkan oleh kita orang terlebih dahulu. Tiada penalty zone, tiada team fight yang sewajarnya diambil oleh kita orang buat ketika ini. Reset semula. Reset yang lama juga sebenarnya, sebab Lord yang seterusnya akan dimunculkan seminit lagi. Jadi sekurang-kurangnya penalty zone akan wujud. The next team fight sekarang ni dah wujud dah pun sekarang ni. Jadi tak ada masalah untuk RRQ Tora pada waktu yang sama. Kena ada elemen kejutan. Dairen dia kena gunakan flicker bersama dengan penalty zone juga kat sini. Nak tangkap beberapa orang sekarang. Sebab dia kena manfaatkan penggunaan flicker daripada pasukan Selangor Giants. Dia tiada pun defile langsung. Tak boleh untuk digunakan pakai kali ini. Ada target kepada blue buff nampaknya untuk Super Yoshi telah pun masuk. Tapi Skies berjaya juga menggunakan retry, mendapatkan purple buff tersebut. Tarik di bahagian mid lane telah boleh dipecahkan macam biasa. Innocent buat kerja gila, dapatkan side job yang boleh untuk didapatkan. Mereka boleh bermain dengan cara seperti ini disebabkan Innocent tak truly alone. Dia akan sentiasa ditemani ataupun diekori oleh Yum seperti sekarang ini. Cuba mengekori pergerakan Gary, akan mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Manakala gerakan mirroring dilaksanakan oleh Raf di bahagian atas. Memastikan long lane itu dimenangi oleh RRQ Tora dan akan dimenangi oleh mereka juga. Kalau Innocent boleh buat, kenapa tidak Raf? Tapi Gary sekarang ni akan mungkin dilenyapkan. Dalam keadaan Lord masih lagi ada, terperangkap pula secara bersama-sama. Gary memang tidak boleh untuk berkata apa-apa. Konsil digunakan dan juga terus dilenyapkan. Dan Stormy memegang Phantom State. Natana RRQ Tora kena pasal team fight kalau mereka tidak mahu memberikannya kepada pasukan SRG. Jangan kalah daripada jumlah. Kalau kita paksa mungkin akan tertewas. Tumbukan. Pada waktu ini Stormy masuk di arah tepi. Yum akan dikorbankan dengan reverse strike. Kali ini juga Lord berjaya diambil. Clam nyawa yang rendah akan dikorbankan oleh Kim. Cemerlang juga team fight yang dilaksanakan oleh pasukan RRQ Tora, memaksa keadaan yang sulit untuk SRJ secara terkumpul untuk memanfaatkan. Kena tu. Jangan. SOD. Tak perlu buat apa-apa sekarang ni. Dah berjaya untuk mendapatkan Lord dan RRQ Tora masih lagi dalam keadaan yang okey sebenarnya. Walaupun kehilangan Lord ini, manakala mereka masih lagi boleh melakukan base defense dekat bahagian bawah ini. Cuma anda akan memberikan ruang kepada Innocent untuk melakukan pushing di bahagian atas. Pada waktu yang sama, pujian harus saya berikan kepada SRG sebentar nanti apabila mereka berjaya untuk mendapatkan Lord. Ada
bau-bau yang mereka cuba nak lakukan team fight lagi. Tapi mereka mengambil keputusan untuk tak perlu, kita biarkan sahaja sebab kita dah dapatkan lot ini, jadi kita reset dan dapatkan balik momentum perlawanan ini. Permainan tempo yang sikit perlahan dekat sini. Tapi di bahagian atas dicari Di atas Innocent terus dicari sekarang ni. Akan dikejar. Zaman Force agak awal dibuka. Innocent dengan satu saja skill boleh untuk mengelak. Daripada perkara tersebut, dua orang terkena sekarang ni. Daripada kepungan dinding yang dibangkitkan oleh Yums sebentar tadi. Tetapi tidak ada sebarang pengorbanan. Dan hanya satu setup untuk membuatkan RQ Tora tidak boleh untuk bertahan lagi. Terus back. Mencari lagi momen di manakah RQ Tora boleh memanfaatkannya. Masih lagi bermain untuk RQ Tora, masih lagi bermain sekarang ini. Cuma kena cari peluang dan juga ruang yang sama. Seperti apa yang telah mereka lakukan pada awal tadi, di mana penalty zone yang kemas daripada Dairen merangkap SRG. Tapi semua SRG pula mereka sedar dan mereka akur dengan pergerakan Dairen ni. Jadi lepas je daripada insiden itu, kita lihat bagaimana SRG taklah group up rapat sangat antara satu sama lain. Dan sekarang ni, satu perkara yang saya sedar adalah Yums dan juga Quam. Mereka seringkali menadah badan di bahagian depan untuk mengumpan skill set Dewan yang dibazirkan terlebih dahulu ataupun Super Yoshi untuk diguna pakai supaya membenarkan Selangor Red Giant untuk melaksanakan serangan yang sebenar. Come on Dairen. Jangan malu-malu Dairen. Jangan malu-malu boy. Ada flicker tu. Boleh guna sekali dengan penalty zone. Tapi dalam situasi sebegini, Darren tak sepatutnya menunjukkan muka tau. Dia sepatutnya bersiap sedia untuk melaksanakan follow up daripada jarak yang sedikit ke belakang supaya dia mampu untuk melaksanakan serangan hendak. Tapi SRG boleh saja bermain dengan tempo seperti ini. 4 dia duduk antara satu sama lain. Yang akan lakukan split pushing adalah Innocent. Baik dekat bahagian atas, baik juga dekat bahagian bawah. Manakala untuk RQ Tora pula, secara berempat nampak macam kurang kuat pula mereka bermain. Sedangkan, again, kalau dapat a good penalty zone dan ada Zaman Force dekat bahagian belakang, Harith tak diganggu, saya rasa untuk bermain berempat tak ada masalah untuk mereka juga. 40 stack dah dimiliki. Gila-gila Mat. 40 hybrid defense yang dimiliki tu sekarang ini. Okay, stack daripada Suyo tak banyak lah. Tapi still tak apa, damage output dia masih lagi besar. Pada waktu yang sama sekarang ini. Game ini lagi lama berlanjutan. That Thunderbolt tu tak terkejut sampai 60 sampai 70 pun nanti. Lot atau lawan hidup boleh saja menggunakan lot ini dan juga tekanan di bahagian side lane dilaksanakan oleh Innocent menyebabkan RQ Tora berpecah daripada sudut formasi dan itu mungkin akan menunjukkan kelemahan. Kena ingat formasi RQ Tora, mereka kena berkumpul untuk melaksanakan team fight dengan lebih selesa lagi. Benar. Sebab kita lihat apa yang telah berlaku ke atas Gary apabila dia berada dekat bahagian bawah seorang diri saja. Terus SRG mengambil keputusan untuk mengepung beliau dan terus saja menjatuhkan diri beliau sekarang ini. Innocent dah push dekat bahagian bawah, long lane dah settle. So SRG khususnya untuk Innocent, dia boleh perlahan-perlahan gerak ke bahagian tengah sekarang. Itu tarik bahagian bawah menjadi ancaman. Dah Raf dah tunjuk muka. Mungkin kali ini mereka boleh paksa. Ketiadaan Raf dalam kawasan permainan akan membuatkan Yums ke depan. Kita lihat saja terasa pas telah digunakan. Dan kita lihat juga Dairen menggunakan pick bersama dengan Teresla. Dan penalti zone tersebut memberikan ruang. Raf telah bertiba sama pos dibuka. Dia mesti berikan geram. Akan dijatuhkan terlebih dahulu bersama Stormy. Super Yoshi didapatkan oleh sekas double kill juga. Yang ambil. Dan Kim juga terperangkap. Dan tibanya Innocent menjatuhkan ke semua RQ Tora. Musik rata. Impressive gameplay daripada SRG. RRQ Tora dah cuba sedaya upaya kawan-kawan. RRQ Tora dah buat segala-galanya yang mereka boleh. Akan tetapi malam ini malam merah untuk SRG, untuk Selangor Red Giant. Masih lagi meneruskan win streak mereka. Masih lagi mencari musuh yang sepadan. Tidak ditemui lagi. RQ Tora tidak mampu untuk membuat saingan yang lebih hebat. Walaupun mereka telah pun mencuba. Keren sebentar tadi membeli masa begitu lama di bahagian hadapan. Ya, Dewan tangkapan dah cukup sempurna. Berjaya juga untuk menangkap Innocent di bahagian backline. Tetapi tidak mencukupi. Tidak mampu untuk mendapatkan kill.